الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وبتمم بخير وبعد. Saya muliakan ibu ayah, para pimpinan masyarakat, para guru, para asatizah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita memanjangkan dan memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini meneruskan kuliah duha kita bagi bacaan kitab Tafsir Nurul Ihsan karangan Syekh Muhammad Sa'id Jitra, dan juga karangan kitab Tanbihul Alibba ila Maqasidi Hidayatil Azkiya karangan Al-Imam Abu Yahya Zainuddin Ibnu Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Malibari rahimahullahu ta'ala. Kita dah masuk pada Ihdinas Siratal Mustaqim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, tunjuk olehmu akan kami jalan yang betul. Ihdinas siratal mustaqim bermaksud tunjuk olehmu. Tunjuk olehmu yakni Allah. Wahai Allah, tunjukkanlah olehmu akan kami. Biasa bahasa Jawi kita kalau digunakan perkataan akan, selepas akan tadi maf'ul. Selepas akan i'rabnya maf'ul. As-siratal mustaqim maf'ul ats-tsani kalau kita mengaji bahasa Arab. Jadi ihdina as-siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim iaitu tunjukkan olehmu akan kami. Maksudnya kami ditunjuk oleh Allah, minta ditunjuk oleh Allah jalan yang betul, as-siratal mustaqim, atau tambah akan kami, atau kekal akan kami jalan yang betul, yakni agama Islam. Jadi di sini Syekh Muhammad Sa'id rahimahullahu ta'ala terjemahkan ihdina tadi kepada 3 maksud. Yang pertama dengan maksud tunjuk olehmu akan kami. Yang kedua dengan maksud tambah akan kami. Yang ketiga kekal akan kami di atas jalan tersebut. Jadi ini yang mana Allah Ta'ala terangkan dalam ayat ini berkenaan dengan perkara yang paling afdal diminta oleh hambanya setelah mana disebutkan pujian kepada Allah dan kemudian i'tiraf bahawa tidak ada yang disembah melainkan Allah, tidak ada yang diminta tolong melainkan kepada Allah. Kemudian Allah ajar kepada kita apa yang perlu kita minta yang terbaik. Yang terbaik seperti mana yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Fatihah ini, iaitu minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kerana hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala iaitu jalan menyampaikan kepada Allah, itu adalah asmal ghayat, perkara yang paling besar yang diinginkan, a'zam al-maqasid, dan perkara maqasid ataupun maksud yang paling besar yang ingin kita dapatkan untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kita sebut tadi, bila disebut ihdina tadi, jadi pada perkataan hidayah. Hidayah ni maknanya apa dia? Al-irsyad wad dilalah. Irsyad wad dilalah, iaitu tunjuk. Tunjuk dengan cara macam mana? Bilutfin,
dengan cara yang lemah lembut. Al-irsyad wa dilalah bilutfin ala ma yuwassilu ila al-ghayah. Maksudnya tunjuk tadi, tunjuk dengan keras, ya? Tunjuk dengan macam mana. Lepas tu bila kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdina maksudnya al-irsyad wa dilalah bilutfin, dengan cara yang lemah lembut. Nah, jadi kita bukan, ada orang tunjuk ke orang tapi dengan cara keras. Tanya nak pergi kedai Saleh kat mana? Pergi terus ya? Oi, nak marah tu dah. Kita pergi terus ni. Kita tanya je ni. Tak apa, nak abang ni kata. Pergi terus. Oi, kasar. Tapi orang Pedu tak macam tu lah. Jadi tanya lembut, bagi tahu. Oh, nak pergi depan sana. Depan sana, sebelah kanan. Kalau daripada sini lah. Daripada belah sana, belah kiri. Contoh. Kalau apa ni, sekolah Pedu kat mana sekolah Pedu? Sekolah Pedu pun tak tahu. Hang ni. Oi, nak marah. Sabarlah, kita tanya ya. Ada orang yang nak tunjuk dengan keras. Tapi bila disebut ihdinas siratal mustaqim, ini minta tunjuk dengan lemah lembut. Dan tunjuk tu tadi pula, tunjuk dengan lemah lembut. Dengan halus. Lepas tu bila disebut al-irsyad wad dilalah bilutfin ala ma yuwassilu ila al-ghayah, maksudnya menyampaikan ataupun ila al-bughyah, kepada yang kita inginkan. Macam ditunjuk dengan lemah lembut kepada tempat yang kita inginkan. Dan disandarkan hidayah ni kepada Allah. Ihdina, maksudnya kita minta ke siapa? Minta ke Allah. Wa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dituntut juga kepada Nabi. Hidayah juga disandar kepada Nabi. Wa ila al-Quran, juga hidayah disandar kepada Al-Quran Al-Karim. Jadi ada banyak bentuk hidayah yang disandarkan kepada siapa? Ada yang hidayah disandar kepada Allah, ada yang bentuk disandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada bentuk disandar kepada Al-Quran Al-Azim. Baik. Dan ada juga yang tidak disandar kepada Allah. Digunakan dengan perkataan hidayah juga, tapi tidak sandar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini disebut oleh Al-Imam Abu Hayyan At-Tauhidi rahimahullahu taala. Ada maksud hidayah dengan makna tabyin, dengan maksud menerangkan. Contohnya, wa amma samud fahadainahum. Fahadainahum, golongan Samud, hadainahum. Kalau kita baca ayat Quran, dalam Quran kalau kita baca, bila jumpa hidayah aja, bukan maksud mesti diberi petunjuk. Bukan maksud irsyad wa dilalah ala huda. Tapi boleh jadi hanya diterangkan sahaja kepada mereka tapi tak dibagi hidayah. Contoh, wa amma samud fahadainahum. Manakala Samud, kami terang kepada mereka. Itu terjemahan dia. Bukan kami bagi hidayah kepada mereka. Kerana kaum Samud, ma'ruf, mereka dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kaum Samud kan dimurkai oleh Allah. Kaum Samud, kaum Nabi mana? Kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh di orang panggil apa? Dekat Saudi lah, tempat dia. Kaum yang besar, kemudian yang kaya raya, yang hebat pula dari segi penciptaan dan juga pembinaan mereka. Kaum Samud, kaum yang sombong. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ammas samud fahadainahum. Bagi hidayah kah? Tak. Fabayyannahum. Maksudnya kami terangkan kepada mereka sahaja. Maksudnya hadainahum dalam ayat ni maksudnya apa dia? At-tabyin. Diterangkan sahaja, bukan maksud al-irsyad wa dilalah bilutfin ila ma yuwassilu ila al-ghayah. Untuk nak sampai kepada sesuatu yang diinginkan. Maksudnya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kami cuma terangkan kepada mereka jalan kebaikan, tapi mereka tak ikut. Fa ammas samud wa ammas samud fahadainahum. Maksudnya kami terangkan kepada mereka dengan jalan kebaikan, tapi mereka tak ikut. Atau juga mungkin hidayah dengan makna ilham. Ilham boleh jadi juga. Iaitu dengan maksud dalam Quran Allah Ta'ala sebut, qala faman rabbukuma ya Musa, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalaqahu thumma hada. Jadi maksudnya, qala faman rabbukuma ya Musa, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalaqahu thumma hada. Thumma hada maksudnya apa? Thumma alhama. Dan diberikan ilham kepada mereka. Hidayah dengan makna ilham. Jadi bukan semua hidayah dengan maksud yang sama. Ini dalam Quran ada ilmu bahagian berkenaan dengan
ayat-ayat ataupun perkataan lafaz dalam Al-Quran yang ditafsirkan antaranya oleh Syekh Muhammad Hassanain Makhluf rahimahullahu ta'ala, mufti Mesir yang satu ketika dulu, yang dia ada karang sebuah kitab berkenaan dengan tafsir alfaz Al-Quranul Karim, tafsiran bagi lafaz-lafaz dalam Al-Quranul Karim. Kitab itu penting kerana dalam Quran bukan semua maksud hidayah mesti maknanya irsyad wa dilalah ila hudan, kepada jalan kebaikan. Boleh jadi hanya penerangan sahaja, diterang tapi tak bagi hidayah dengan maksud yang difaham dalam ihdinas siratal mustaqim yang kita minta kepada Allah ni. Boleh jadi juga dengan makna ilham yang tadi. Sebab tu dalam Quran bila Allah Ta'ala sebut wa qala thumma hada, maksudnya a'ta kulla syai'in khalaqahu thumma hada, ay alhama, maksudnya Allah Ta'ala memberikan kepada golongan binatang sekalipun, binatang pun dapat juga ilham daripada Allah Ta'ala dengan maksud hidayah. Ini termasuk hidayah apa dipanggil? Hidayah ni ada banyak jenis. Bukan nama tu hidayah. Hidayah binti ini, hidayah binti udak, bukan. Ini hidayah, ada hidayah yang disebut oleh Al-Imam dalam kitab ni, oleh Al-Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala. Katanya hidayah ni ada beberapa jenis. Ada dipanggil hidayatul ilham, dipanggil hidayah al-ilham. Hidayatul ilham ini jadi kepada kanak-kanak waktu ketika beranak, dan kalau dia lapar dia akan menangis. Ini dipanggil hidayatul ilham. Nah, wa yasruqu taliban lahu, dan dia akan menjerit untuk minta benda yang dia nak. Itu budak kecil sampai ada orang buat kajian, kalau dia menangis macam ni dia nak apa, kalau dia buat macam ni dia nak apa. Macam tu sekali. Dibuat kajian pasal kanak-kanak saja. Dibuat kajian pasal apa? Pasal hidayatul ilham. Nah, pasal hidayatul ilham. Maksudnya Allah Ta'ala bagi ilham kepada anak tadi, kalau dia lapar, bagaimana dia nak tunjukkan kepada ibu dia dan juga orang yang jaga dia perasaan dia pada ketika tersebut. Sebab dia tak boleh nak cakap. Yang kedua dipanggil hidayatul hawas. Hidayatul hawas. Hawas ni maksud panca indera. Hidayatul hawas ni adalah dua jenis hidayah yang ilham dengan hawas. Kedua-dua ni diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mushtarak, gabungan antara kita dengan binatang. Binatang pun ada juga hidayatul ilham dengan hidayatul hawas. Binatang pun ada ilham. Sebab tu fa auhayna ila nahl. Bila mana Allah Taala bagi ilham kepada auha, maksud wahyukan kepada an-nahl. Apa dia nahl? Lebah. Lebah diberi wahyu oleh Allah. Wahyu tadi makna daripada makna dia ilham. Diberi ilham oleh Allah kepada lebah untuk membuat sarangnya. Nah, apa dia? Wa minal jibali, ada yang buat di atas gunung, bukit. Wa minas syajari wa mimma yu'rishun. Nah, ada yang dibuat di atas bukit, ada yang buat di atas pokok, ada yang dibuat di atas di dalam rumah. Maksud dalam rumah yang dibuat rumah lebah. Tu ulama kata lebah ni nak tengok dia punya grade dia, tengok di mana dia keluar lebah dia. Lebah dia adalah madu dia. Allah Ta'ala itu sun tadi sebagai ulama kata ikut turutan. Wa minal jibali, maksudnya lebah yang keluar daripada bukit. Dalam Quran sebut jibal dulu. Walaupun dalam Quran waw la taqtadi tertib. Waw tidak mesti maksudnya dengan turutan. Tapi sebagian ulama bila buat kajian balik tentang lebah, memang dikatakan lebah ni kalau kata yang keluar daripada bukit, yang madunya tumbuh dibiarkan di bukit, maka yang tu lebih tinggi dia punya grade dia dibandingkan dengan yang tumbuh di atas pokok. Sebab tu madu tolang dengan madu di Yaman, madu apa? Madu sidir. Madu sidir dia tumbuh dekat bukit, celah-celah batu. Mana yang lebih tinggi dia punya khasiat dan juga dia punya manis dia? Madu yang ada di celah bukit di Yaman lebih lazat daripada madu yang ada di atas tolang, pokok tolang. Pokok tolang kadang rasa dia pedih juga. Sedap tapi pedih. Nah, tapi kalau madu sidir, kalau kita makan rasa macam dengan susu. Nah, bukit macam mana nak cari bunga? Tiba-tiba buat madu. Sakan. Dia punya proses dia tu akan jadi lebih mahal. Sebab tu mahal madu tu. Lebih mahal daripada madu tolang lagi. Yang kedua, wa minas syajar. Nah, buat di atas pokok. Pokok tolang. Pokok tolang ke pokok apa pun tak kira lah.
Yang biasa kita di tempat kita ni pokok madu tolang lah. Yang tu yang mahal di tempat kita. Itu nombor 2 peringkat dia. Yang ketiga, wa mimma ya'rishun, yang dibuat dengan arish. Arish maksudnya dengan kemah ataupun bekas rumah yang digunakan untuk lebah bersarang dalam tu kemudian keluarkan madu. Itu peringkat yang ketiga. Nampak? Itu banyak di Mesir. Mesir banyak lebah-lebah rumah. Lebah yang dibuat dalam rumah lebah kemudian diambil. Tu tak kira lagi dipebuh dengan gula apa semua, tak kira lagi lah. Itu kalau kata simpan lama sikit ya. Tengok gula saja setengah. Kita pun tak tahu ni ayak gula ke madu, kita pun tak tahu. Sampai tahu tu lah. Dan kita ni kalau nak buat benda tu jangan tipu orang lah. Kalau kita nak buat yang elok-elok. Jangan nak bercampur ayak pula. Jangan duk pibuh ayak gula nak bagi jadi banyak. Jangan. Kerana ni kira orang yang tidak warak dan tidak amanah dengan kerja dia. Baik. Jadi haiwan diberikan ilham oleh Allah Ta'ala, dipanggil hidayatul hawas. Itu kadang kita tengok binatang, kita duduk dalam hutan saja nak tengok dia lalu pun susah. Kerana dia awal lagi. Dia ada hawas. Dia ada panca indera dia yang dia boleh rasa. Telinga tak duduk macam ni. Musim rata. Kita kalau masuk hutan, jalan dengan tu je lah. Tak tengok apa lah. Tapi kalau binatang, berhati-hati dia dengan sekeliling dia, dengan semua gerak langkah dia. Nampak tak? Setiap langkahan dia tadi ni semua dengan perhati duduk. Kerana dia ada hawas. Itu dipanggil hidayatul hawas. Baik. Kemudian dia ada hidayatul aql. Dan ada juga dipanggil hidayatul adyan wa syara'i'. Yang ni yang diminta oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu hidayatu al-adyan wa syara'i'. Kita minta kepada Allah dengan hidayah kepada agama. Dan yang disebut di sini, ihdinas siratal mustaqim, makna dia yang mana satu? Sebab kita sebut hidayah ada dengan makna ilham. Hidayah ada dengan makna tabyin, dengan makna penerangan. Hidayah dengan makna irsyad wa dilalah. Dan kemudian dalam Quran juga ada dengan maksud ad-du'a. Hidayah dengan makna doa. Contohnya dalam Quran, walikulli qaumin had. Walikulli qaumin hadin. Hadin maksudnya da'i, maksudnya yang menyeru mereka kepada agama Allah, yang memanggil mereka. Walikulli qaumin hadin ay da'in. Faham? Jadi itu asal bagi perkataan hidayah. Jadi kita faham di sini hidayah sama ada dengan makna irsyad, petunjuk kepada jalan kebaikan. Yang kedua dengan makna at-tabyin, penerangan sahaja semata-mata. Yang ketiga dengan makna ilham. Yang keempat dengan makna ad-du'a. Jadi ada 4 makna yang kita faham di sini pada hari ini tentang makna hidayah. Jadi bukan semua dalam Quran makna dia sama. Tengok kepada ayat dan juga siyak ataupun dia punya konteks ayat tersebut, barulah kita teks juga ayat tersebut dan konteksnya, barulah kita akan faham tentang maksud perkataan tadi seperti yang difahami oleh para mufassirin dan ulama kita. Lepas tu bila Syekh sebut di sini ihdinas siratal mustaqim, yang ditunjuk olehmu akan kami jalan yang betul. Tunjuk olehmu akan kami ya Allah dengan jalan yang betul. As-sirat al-mustaqim. As-sirat al-mustaqim, sirat dengan makna apa dia? Dengan makna at-tariq. Boleh? Jadi sini disebutkan dengan makna tariq. Ihdina as-sirat al-mustaqim, maksudnya at-tariq. Mustaqim dengan maksud al-mu'tadil, alladhi la wijaja fih. Maksudnya mustaqim, maksudnya yang lurus, yang tidak ada bengkang-bengkok padanya. Itu maksud mustaqim. Baik. Jadi kita minta kepada Allah, tunjuk olehmu ya Allah akan kami jalan yang betul, atau tambah akan kami, atau kekal akan kami jalan yang betul. Jalan yang betul tadi makna daripada agama Islam. Jalan yang betul yakni as-siratal mustaqim tadi dengan makna Islam. Ada khilaf di kalangan ulama apa yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim tersebut.
Jadi apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila disebut dalam ni siratal mustaqim, dalam tafsir al-Imam As-Sawi rahimahullahu ta'ala, dia terjemahkan ihdina ay zidna hidayatan. Tambahkan kami hidayah. Cuba tengok. Syekh ambil daripada, jadi kita tahu ambilan Syekh Muhammad Sa'id daripada mana? Daripada Imam Sawi rahimahullah. Sebab bila dia terjemah ihdinas siratal mustaqim, tunjuk olehmu akan kami jalan yang betul. Kemudian Imam Sawi kata ihdina ay zidna hidayatan. Zidna hidayatan maksudnya apa dia? Tambahkan kami hidayah. Jadi kita tahu ambilan dia di mana? Daripada kitab As-Sawi. Kemudian kekal akan kami jalan yang betul. Di sini sebut pula wa adimna 'alaiha. Adimna maksudnya kekalkan kami atas jalannya. Maksudnya jelas, kata dia ambil daripada Sawi. Dia ambil daripada al-Imam Ahmad As-Sawi rahimahullahu ta'ala. Jadi kita dah syarah tadi, hidayah maksud dia apa dia? Dilalah wa tabyin. Wa illam yahsul wusul, kata ulama. Walaupun tak sampai. Ada juga yang diterangkan kepada mereka walaupun tidak sampai kepada mereka hidayah, maka dipanggil juga dengan hidayah. Dipanggil juga dengan hidayah. Sama. Baik. As-sirat. As-sirat fil asli at-tariq. Sirat maknanya apa dia? Tariq. Jalan. Al-hissi. Ini jalan yang kita nampak depan mata kita. Dipanggil sirat. Tapi yang dimaksudkan di sini apa dia? Dinul Islam. Kata Syekh. Al-muradu huna dinul Islam. Agama Islam. Baik. Dan dibacakan sirat juga dengan sirat, sin. Yang ni yang dibaca oleh Qumbul. Al-Imam Qumbul, salah satu qiraat, dia akan baca dengan sirat, sin, bukan sad. Kita sirat kan. Dan ada yang baca dengan zirat. Ihdinaz ziratal mustaqim. Ihdinaz zirat. Baca dengan zai. Boleh jadi. Ada bacaan tersebut, ada. Itu qiraah khalaf. Jadi kalau kita dengar jangan buat pelik. Saya tengok tu imam baca tadi, dia kata, hai, tu imam ni sesat ke apa ni? Orang nak baca sirat ni, dia nak baca zirat pula lah. Dah ada qiraat dia. Ada bacaan dia. Kulluha sab'i. Ni qiraat 7 yang dibaca dan diiktiraf oleh para ulama, tapi tidak ditulis. Dibaca sahaja, tidak ditulis dalam Quran. Jadi kalau kita beli Quran dalam riwayat khalaf sekalipun, tak akan kita jumpa perkataan zai pada sirat. Ditulis sad, tapi dibaca zai. Ini disebutkan oleh para ulama di dalam kitab mereka. Sebut macam tu. Yang kata sini, lakin lam tursam fil mushaf illa bis-sad. Tapi tidak ditulis melainkan dengan sad saja. Nak baca dengan zirat ke, nak baca dengan sirat ke Qumbul, nak baca dengan zirat ke apa ni, khalaf, tetap ditulis dengan sad juga. Tapi cuma bacaannya saja yang akan jadi berbeza. Tamam? Tu. Dan kemudian jamak bagi sirat apa dia? Suruh. Ka kitab wa kutub. Sirat, kitab. Sirat seperti juga tariq wa sabil. Sirat, tariq. Kalau kata wazan yang sama, sirat dengan kitab lah. Sirat, kitab. Jamak bagi kitab. Jamak ni apa dia? Plural. Kita banyakkan. Kalau tariq, maksud dia satu. Kalau banyak jalan dipanggil pada dalam bahasa Arab turuq. Sirat satu. Kalau banyak sirat dipanggil apa? Suruq. Kitab satu. Satu kitab. Banyak kitab, kutub. Sabil satu jalan. Kalau banyak sabil, subul. Jadi dia punya wazan jamak dia sama dengan sirat. Surut. Maksudnya mustaqim, isim fa'il daripada istaqama, ay istawa min ghairi wijajin. Jadi istawa maksudnya lurus, jalan yang lurus. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bagi panduan kepada kita untuk minta kepada Allah dengan perkataan ihdina siratal mustaqim. Maksudnya ihdina ya rabbana ila tariqikal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Tuhan kami
kepada jalan kamu yang lurus. Alladhi yuwassiluna ila sa'adati dunya wal akhirah, yang menyampaikan kami kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa yaj'aluna ma'al ladzina an'amta 'alaihim min khalqika. Itu bila sebut siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu dengan jalan yang orang engkau beri nikmat kepada mereka. Dan kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairi ay wajannibna ya maulana tariqal ladzina ghadabta 'alaihim minal umami sabiqah, dan jauhkan kami daripada jalan orang-orang yang kamu murka ya Allah daripada umat yang terdahulu, wal ajyal al-lahiqah, dan juga generasi yang akan datang yang dimurkai oleh Allah, bisababi su'i a'malihim, dengan sebab buruknya amalan yang mereka lakukan, dan juga jalan yang mereka telah lalui dengan jalan kesesatan. Yang itu kita minta kepada Allah. Dan ini permintaan yang paling asma, yang paling tinggi, dan disebutkan oleh masyayikh ini adalah laun min alwanil adab. Ini salah satu daripada cara beradabnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa kalau kita minta kepada seseorang, kena dahulukan seperti mana yang Allah ajar kepada kita dalam Fatihah. Cuba tengok macam mana Allah Ta'ala mulakan dalam Al-Quran. Yang pertama, memuji Allah Ta'ala dulu. Yang kedua, mengiktiraf bahawa tidak ada sembahan yang kita sembah melainkan Allah Ta'ala sahaja. Tidak ada yang kita minta tolong melainkan kepada Allah Ta'ala sahaja. Kemudian baru minta. Kita pun macam tu juga dengan orang. Walaupun tak dituntut pada kita puji yang melajak-lajak dan lebih. Jadi sekurang-kurangnya buat baik dulu dengan orang tadi, barulah orang tadi kita minta dengan dia. Ni tidak buat baik pun tak. Pipi maki dulu. Ni apa ni? Dah kata tak tahu nak sebut je lah, kita tak tahu nak maki je lah, tak tahu. Baik. Allah Ta'ala ajar kita dengan doa tu, macam tu. Tapi pun macam tu, walaupun kita ni kadang-kadang buat benda yang tak betul, kadang pun kita ni dalam keadaan yang biadab dengan Allah Ta'ala, pun Allah Ta'ala bagi juga, tetap dia bagi. Kalau Raufur Rahim, Allah Ta'ala maha lemah lembut, maha pengasih. Nabi kita Muhammad SAW juga disebut dengan sifat yang sama kepada yang ada pada Allah Ta'ala, tapi tak sama lah dengan Allah, cuma nama sebut tu sama. Yang tak ada seorang Nabi disebutkan dengan sifat tadi melainkan Nabi kita Muhammad sahaja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Raufur rahim pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut kepada mukminin, innallaha bil mu'minina raufur rahim. Allah kepada golongan mukminin ni rauf dan rahim pada mukminin. Lepas Nabi SAW dengan sifat rauf, rahimnya, ada seorang badui datang jumpa dengan dia, orang kampung, kasar, kena dengan jalf, dengan kerah dan kasar mereka kerana mereka duduk dengan unta. Orang kaum dengan ni, dia duduk dengan apa yang dia duduk. Kita ni, tempat kita ni, dia ada pokok, dia ada hijau, dia ada kuning, kemudian dia ada, nampak ada pasiak-pasiak pun ada juga, rumput pun ada. Dia tengok dengan suasana, dan kita belah apa? Ni awak jadi macam ni, berdengung. Tadi elok dah tadi, ubah awak. Hei, nak kena marah. Baik. Dengung lagi. Apa dia nak kata, lupa, marah lupa. Arab Badui ni dia hidup, orang ni hidup dengan persekitaran dia. Apa yang dia hidup. Kita ni belah kambing, belah lembu, belah rebau. Orang belah lembu saja dengan belah kambing saja tak sama dia punya sikap dia. Betul tak? Perhati elok. Orang belah kambing ni dia lembut sikit. Sebab kambing ni nak kena jaga elok. Manja lah tu. Tak boleh duduk bawah, nak kena duduk atas. Duduk bawah demam. Lebih pada orang ni. Lebih pada anak kita. Lepas tu kalau tak jaga elok, nanti jadi luka. Kemudian dia jadi kudir. Lepas tu nak kena buang pula kudir dia tu, nak kena macam-macam lah.
Lembu lain pula. Lembu lain pula cara dia. Unta lagi kasar. Nah, orang yang duduk dengan unta lagi kasar. Betul lagi yang belah rimau, lagi lain. Belah gajah, lain lagi. Panggil dia lain. Orang belah gajah ni dengan orang belah kuda tak sama. Dengan orang yang belah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kambing, kerbau, lembu tak sama. Orang ni bersifat dengan apa yang keliling dia. Bukan sangat keliling je, dengan apa yang kita makan sama juga. Yang kita makan pun akan jadi kesan juga dengan kehidupan kita. Bukan keliling saja, maka kesan semua tu. Kita makan apa? Kita makan nasi, kita makan ikan, kita makan daging. Tapi bukan selalu makan daging. Kadang-kadang makan daging. Betul makan ayam. Ayam tak panggil daging lah. Walaupun kita pergi kedai, kalau kita sebut daging nak sekilo, kawan tu pergi ambil ayam. Dia kata saya nak daging, bukan nak ayam. Dia kata ni kan daging ayam. Daging ayam kena sebut belakang tu ayam. Jangan sebut daging saja. Tak salah juga kalau kita pergi kat kedai, saya nak daging, kawan tu buat main daging, kita kata tak, nak ayam. Saya kata bukan sebut daging kan tadi. Kan ayam ni pun daging juga. Kacau. Ni orang tak faham bahasa. Sebab tu kalau kata ulama, kalau orang ni dia bersumpah, saya bersumpah tak akan makan daging. Maka kalau makan ayam boleh tak? Boleh. Anak ayam tak termasuk dengan sebutan daging. Yang dia sumpah tak makan daging saja. Ikan ada daging tak? Daging ikan. Orang tak panggil daging, orang panggil isi ikan. Orang tak panggil daging. Jadi ikan, ayam, yang lain, burung dan sebagainya tak termasuk dengan daging. Karena kalau dia sumpah tak makan daging, daging saja yang tak makan. Hal lain semua boleh makan, walaupun binatang lain pun ada isi dan daging dia sendiri. Pun tak dipanggil daging pada waktu tersebut kerana bahasa kita macam tu. Baik. Jadi kita makan dengan apa yang, sebab tu ada orang putih dia sebut apa dia? You are what you eat. Kamu apa dia yang kamu makan. You are what you eat. Kamu dengan apa yang kamu makan. Kita kalau makan daging saja semata-mata seperti orang putih, dia akan jadi lain. Tak makan daging langsung pun jadi lain juga. Masalah. 40 hari tak makan daging. Kali jumpa daging, ya Allah, dia jadi serupa dengan berak buih dia panggil. Lepas tu kena makan juga sikit. Lepas tu waktu musim korban dan sebagainya, cari dulu orang tempat kita dulu yang tak makan daging, yang tak pernah makan daging panjang dia punya tahun dia tadi ni, maka kita bagi yang tu dulu sebelum kita nak bagi kat negara luar, tempat lain. Tempat kita pun ada lagi yang tak makan. Kata, tak makan Pak Ustaz, makan banyak dah. Kami kenal orang kampung, betul ke? Ada yang tak mampu beli pun orang bagi je. Bagi kat dia pada waktu tu. Lepas bagi kat dia, dia nak jual kan, nak buat apa lagi, suka dia. Baik. Patah balik kepada tajuk kita. Tu bukan tajuk kita. Kita dengan apa yang kita hidup. Jadi orang Badui ni, dia hidup dengan lembu. Hidup dengan unta. Kasak. Jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi sedang berjalan, ditariknya kain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditarik kain. Sampai berbekah tengkuk Nabi dengan kain selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pakai selendang. Burdah. Diletak di atas bahu Nabi. Kemudian ditarik daripada belakang. Kemudian dia kata, wahai Muhammad, bagi kepada aku harta yang telah Allah Ta'ala bagi kepada kamu. Sahabat waktu tu ada sebelah, kata, korang ajak dia ni. Dah lah tarik belakang, panggil Nabi dengan Muhammad saja. Kemudian minta dengan kasar pula tu. Nabi tersenyum waktu tu. Kita kalau jadi macam tu. Lepas tu ada orang pula, pengikut pula duduk belakang, duduk ikut kita ramai-ramai. Buat isyarat. Tibai sikit balong. Orang ajak tengok ni. Tak, Nabi tak macam tu. Nabi SAW kata apa? Nabi kata, bagi kepada dia apa yang dia nak. Kamu nak apa? Dia kata. Maka dia pun minta sekian benda yang dia minta. Maka Nabi berikan kepada dia lebih daripada apa yang dia minta. Nabi SAW pernah sekali ada seorang namanya Zaid ibn Sa'nah. Zaid bin Sa'nah ni pemuka Yahudi yang besar. Tapi orang tak kenal, zaman tu tak ada Facebook, tak ada Twitter, tak ada orang panggil apa? Hak zaman orang main lala ni lah, Instagram ke apa, tak ada, duk letak tamak dia. Ataupun tak ada surat khabar, tak ada media yang sampai macam sekarang ni. Hanya sampai daripada mulut ke mulut saja. Dan terkenal Zaid bin Sa'nah ni adalah orang yang menghafal Taurat dan Injil. Dia ni Yahudi besar. Padri orang panggil apa? Rebai. Rebai.
Ejaan dia Rabbi, Rabai. Dia kira penghafal Taurat, penghafal Injil. Sakanlah. Dia kata, saya telah lihat ke semua sifat yang ada pada Muhammad. Nah, semuanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Waktu saya mai ke Madinah, saya nak tengok betul ke dia ni Nabi. Dia kata, maka saya perhati semua yang ada dalam hafalan saya dengan Taurat, dengan Injil, yang sebut sifat tentang Rasulullah, Rasul akhir zaman ni, semua ada. Jadi satu je saya tak tengok lagi, dia kata. Apa dia? Sabaqa hilmuhu jahlah wala yazidu shiddatul jahli alaihi illa hilma. Sabaqa hilmuhu jahlah. Kelembutan Nabi mendahului ketidaktahuan Nabi SAW. Nabi tak kenal orang ni, tapi Nabi lebih dahulukan lembut. Itu sifat yang pertama. Walam yazid wala yazidu shiddatul jahli alaihi illa hilma. Dan tidaklah menambahkan kelembutan Nabi selagi mana orang tu lagi tambah keburukan pada Nabi, lagi lembut Nabi kepada dia. Ini sifat kedua Nabi. Jadi Nabi akan mendahului lembutnya daripada kejahilan. Dan Nabi akan mendahului, dan juga kalau orang tu bertambah kejahatan dia dan juga kekasaran dia kepada Nabi, Nabi akan lebih lembut pada dia. Itu sifat Nabi SAW kata dia, yang ni dia aku tak tengok lagi. Sabaqa hilmuhu jahlahu wala tazidu shiddatul jahli alaihi illa hilma. Yang ni saja aku tak tengok, dia kata. Maka satu hari, kata dia, waktu dia duduk di Madinah tu, dia duduk nak perhati dia. Sebab dia kata, kalau dia bukan Nabi, kalau tak ada sifat ni kepada dia, maka moga kita rehatkan dia pada dia, daripada penipu ni. Satu hari, dia melihat seorang lelaki Badui datang jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni masuk Islam, dan kemudian saya janji kepada kaum saya bahawa kamu ni Nabi yang pemurah. Siapa masuk Islam, dia tak akan miskin. Lah ni kemarau, kata dia. Makanan tak ada, kurma tak ada, habis kambing-kambing kami dan juga binatang banyak mati. Air tak ada. Kami nak buat macam mana ya Rasulullah? Saya nak buat macam ni. Saya janji kat mereka dulu kalau masuk Islam kaya. Dia tengoklah ni miskin. Pakat apa-apa gedana habis, mau nak buat macam mana ni ya Rasulullah? Saya bimbang mereka masuk dulu ni dengan tamak, dan mereka keluar pun disebabkan kerana tamak tadi. Saya bimbang tu, kata dia. Nabi tak marah. Nabi tak kata yang pergi buat syarat tu siapa suruh. Nabi tak kata dekat sahabat tadi, dekat Arab tadi. Dia kata kamu yang pergi janji dengan mereka, kata kalau masuk jadi kaya ni siapa suruh. Dan Nabi tak kata apa. Nabi kata tak apa. Nabi tanya kepada Sayyidina Umar, ada tak makanan dalam perbendaharaan, dalam simpanan negara pada waktu tu, boleh bagi kepada kawan ni, kepada sahabat ni? Maka kata Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pun balik tengok, tak ada. Makanan tak ada. Kita di Madinah pun tak ada pada waktu tu. Macam mana kita nak buat? Maka waktu tu Zaid bin Sa'nah ambil peluang. Ni Nabi tak kenal dia ni. Dia datang dekat Nabi, dia kata, wahai Muhammad, kalau kamu nak, saya boleh bagi hutang. Dia kata, saya ada berapa puluh sa' gantang tamar yang saya boleh bagi hutang dulu kepada kamu, bagi kepada mereka, bawa balik ke kampung mereka. Nabi kata boleh. Tapi dengan syarat, dia kata, kena bayar waktu sampai sebulan sekian-sekian. Dan dengan banyaknya sekian-sekian, macam yang kamu pinjam lah, tak ada riba apalah. Pinjam yang kamu pinjam ni, tapi daripada kebun sekian-sekian. Saya nak daripada kebun fulan bin fulan. Nabi kata, pada bulan sekian-sekian akan bayar, saya setuju. Tapi pada kebun sekian-sekian ni saya tak setuju, dia kata. Kerana kalau kita janji dengan kebun sekian-sekian, pergi tengok kebun tu tak ada pada waktu tu, kan masalah nanti. Dan mukmin ni dia berpegang dengan janji dia. Maka Nabi kata, yang tu saja saya tolak. Kata dia, okey tak apalah. Kalau macam tu, kebun mana pun tak apa. Tapi banyak sekian-sekian saya nak balik pada bulan sekian-sekian. Baik, Nabi kata tak apa, janji. Berapa bulan selepas tu, dibagi kepada Arab ni balik, pada sahabat yang janji tadi ni balik ke kampung dia, bawa balik dengan tamar yang berapa puluh sok. Kalau tak salah saya, lebih kurang dalam 30 sok, 30 gantang lebih kurang, bawa balik. Sampai di tempat dia, kemudian sampai waktu yang nak kena bayar. Tak sampai lagi waktu, lebih kurang dalam 3 hari lagi akan cukup waktu. Zaid bin Sa'nah datang kepada Nabi SAW. Waktu tu Nabi duduk dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Duduk dengan Nabi, dia pegang tengkuk Nabi. Dia main-main terus cekak Nabi. Dia kata, ya Muhammad,
Kamu ni ahli keturunan Bani Hashim ni memang penipu lah. Kamu, keturunan kamu semuanya geng penipu semua. Hoi. Kalau kita main sebut keturunan ni, saya pasal ni nah. Sayyidina Umar ada sebelah waktu tu. Sayyidina Umar bangun dah waktu tu. Sayyidina Umar bangun tarik pedang dah. Dia kata celaka kamu ni. Kamu tahu kamu cakap dengan siapa ni? Nabi pun pegang Sayyidina Umar. Nabi kata sabar Umar, sabar. Nah. Aku berhutang dengan dia. Nah, sepatutnya kamu tuntut kepada dia, minta dengan cara baik. Yang tu saja. Tak perlu pancung dia. Kerana sekarang ni saya berhutang dengan dia. Ini urusan saya dengan dia, kata Nabi. Sayyidina Umar pun duduk waktu tu. Tuan-tuan tahu Sayyidina Umar tinggi dia berapa? 3 meter. Sayyidina Umar tinggi dia 3 meter, kata Maulana Syekh Ali Jumaah. Dalam riwayat sebut Sayyidina Umar kalau naik kuda, dia cuma langkah ya. Naik atas kuda. Sayyidina Umar, kuda, kalau dia berjalan dengan orang yang naik kuda, dia sama tinggi dengan orang atas kuda tu. Jadi kuda, duduk atas kuda, orang duduk atas kuda. Kuda bukan kuda padi, kuda perang. Kuda perang, orang duduk atas kuda perang. Sayyidina Umar kalau berjalan sebelah orang tu, dia sama tinggi dengan orang atas kuda tu. Sama tinggi. Tinggi dia, 3 meter. 3 meter ni 2 kali batang pokok ni. Lebih kurang. Tinggi. Gagah. Pedang dia saja, Masya Allah, tabarakallah. Jadi bila dia bangun tu, kawan ni ketak lah. Tapi tak ketak, tengok Sayyidina Umar. Iblis pun takut. Takkanlah mereka tak takut. Tapi dah ada Nabi waktu tu. Sebab tu dia berani buat macam tu. Dia main nak test je sebenarnya. Kalau dia kena pancung waktu tu, kira habis terus. Kalau lah Nabi tiba-tiba kata, pancung, mampus dia. Tak, Nabi kata, tak, sabar. Kamu sepatutnya bagi tahu dekat dia, minta dengan cara yang baik. Kerana aku berhutang dengan dia. Baik, tak apalah. Dia kata Zaid. Nabi tak kenal dia. Nabi kata, ya fulan, wahai saudara, bukan saya hutang dengan kamu tak cukup waktu lagi kah? Bukan ada 3 hari lagi kah? Dia kata, ya ada 3 hari lagi, tapi saya tak mau, saya nak hari ni juga. Oh, siapa yang bercanggah ni? Saya nak hari ni juga. Nabi kata, tak apalah. Kalau macam tu tak apa. Nabi kata, tak apa, tunggu saat saya nak sembang dengan Sayyidina Umar. Sembang dengan Sayyidina Umar. Nabi kata, kamu balik, Umar, tolong ambil balik apa yang aku hutang dulu. Nabi dah siap dah sebenarnya. 30 tu dah siap dah. Ambil 30 gantang, bagi kepada dia apa yang kita hutang. Yang kita hutang dulu. Kemudian tambah kepada dia 20 gantang lagi. 20 gantang tu tambah sebab apa? Tambah sebab tadi dia cekik aku. Tambah sebab cekik tu. Atau tambah 20. Jadi terus apa ni, Nabi Sayyidina Umar ajak Zaid ni, yang dia tak kenal pun Zaid ni siapa dia, pergi ke rumah Sayyidina Umar. Cuma tahu kata ni Yahudi. Ya, zaman dulu kan Yahudi dia ada punya baju dia sendiri dan sebagainya. Ada pakaian dia khas. Yang orang tahu kata ni Yahudi lah. Sampai di rumah Sayyidina Umar pun terus ambil 30 gantang tadi. Nah, ini yang Rasulullah hutang dengan kamu. 30 gantang. Baik. Nanti tunggu Ustaz. Ni ada lagi tambahan. Satu lagi, 20 gantang lagi. 20 gantang ni apa dia pula dia kata? Dia hutang 30 saja. 20 ni sebab kamu buat kasar dengan dia. Kamu cekik dia tadi, maka bagi 20 gantang lagi. Allah. Kata Zaid, kamu kenal ada aku siapa dia wahai Umar? Zaid tu tanya tu, kamu kenal aku siapa dia? Dia kata, saya tak kenal. Saya Zaid bin Sa'na. Saya Zaid bin Sa'na. Ma'ruf nama ni pada zaman tu. Sayyidina Umar kata, kamu Zaid bin Sa'na, kamu pendeta Yahudi yang menghafal Taurat dan Injil. Dia kata, ya, saya lah orang dia. Kamu hafal tentang Nabi SAW. Kamu kenal Nabi lebih pada anak kamu sendiri. Kenapa kamu buat macam tu dekat Nabi SAW? Dia kata, ya, saya kenal Rasulullah SAW. Cuma satu je sifat yang saya tak tengok lagi pada Nabi. Iaitu apa dia? Iaitu sifat yang disebutkan tadi. Sifat apa dia? Apa yang kita sebut tadi mula-mula? Sabaqa hilmuhu jahlah. Kelembutan Nabi mendahului kejahilan. Wala tazidu shiddatul jahli alaihi illa hilma. Dan tidak bertambah kelembutan Nabi melainkan kalau kata orang tadi melakukan kekerasan kepada Nabi. Maka Nabi akan lebih lembut lagi ketika orang tu kasar kepada Nabi. Ini dalil lembutnya Nabi. Nabi bagi pula lagi 20, tambah lagi. Kata dia, wahai Umar, saya bersaksi bahawa itu adalah Nabi Allah Ta'ala. Dan mustahil ini dilakukan oleh orang yang mana bukan Nabi Allah. Dia tak akan boleh berlakon dengan perkara tersebut. Terus Sayyidina Umar gembira waktu tu bawa Sayyidina Zaid pergi kepada Nabi SAW. Dia maksud dia iklankan Islam dia daripada Rasulullah dan masuk Islam daripada hari tersebut. Dan Nabi sangat gembira pada hari itu. Nampak tuan-tuan? Ni cerita ni bukan cerita main-main. Ini bukan cerita dongeng.
Ini cerita Nabi SAW, macam mana lembutnya Rasulullah SAW. Kita boleh tak buat macam tu ke orang? Kalau orang buat kasar dekat kita. Lagi orang kasar kita, lagi kita bagi baik kat dia. Lagi orang kasar, lagi kita buat baik kat dia. Ui, susah. Nah, kita tahu orang duk kata dekat kita, lagi kita pergi baik-baik dengan dia. Oh, payah. Nah, kita kalau kata kita pergi kat kedai nak beli, nah, kalau kata orang tu buat kasar, kita jual barang. Kita jual ikan contohnya. Orang tu mai buat kasar kat kita. Ni apa jual apa macam ni? Kita kata tak apalah, ambil. Ni saya bagi lebih. Lebih pula. Dekat Tuhan sebab apa ni, tak apalah, saya bagi lebih lah. Nah, tadi sebab tadi apa ni kurang kan. Kita buat kedai makan. Nah, kita buat kedai makan, lepas tu orang komplain. Ni apa dia ni? Masak apa macam ni? Bagi lebih. Nah, tadi ikan 3 rasa, tambah ikan steam pula, tambah satu lagi. Beda tadi kena maki, kan? Baik. Hak tu yang paling susah, takkan kita boleh buat punya sifat tadi melainkan Nabi SAW. Lepas tu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Baik. Lepas tu balik kepada sini, tajuk balik. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kita nak cerita tadi, awak hampir lari sampai ke situ. Awak lari sampai ke tajuk tu. Kita pun tak tahu tak mana boleh pergi lari tentang tajuk tu. Nak balik tajuk, balik tak mana? Alif. Boleh pergi masuk kat situ tu. Persekitaran, no? Nak abad kata ni, Allah Ta'ala maha lembut kepada kita. Kita minta kepada dia, walaupun kita ni banyak benda yang tak betul kita lakukan, tapi Allah Ta'ala ajar kepada kita cara bagaimana untuk nak minta, dan Allah Ta'ala bagi. Walaupun kita ikut dengan apa yang telah dianjurkan oleh Allah, ataupun yang kita tidak ikut dengan apa yang dianjurkan oleh Allah, maka kita tetap diberikan oleh Allah dengan nikmat tersebut. Faham? Ni Imam Ibn Katsir kata apa? Ni cara susunan doa ni dalam Fatihah ni. Imam Ibn Katsir kata, wa hadha akmalu ahwalis sa'il. Ini adalah sesempurna halnya orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu dengan cara apa? An yamdaha mas'ulahu thumma yas'ala hajatahu wa hajata ikhwanihi almu'minin. Iaitu yang pertama, dia memuji dulu kepada yang dia nak minta. Kemudian barulah dia sebutkan hajatnya dan hajat saudara-saudaranya di kalangan muslimin. Dia tak minta dia seorang saja. Dia minta dekat semua orang. Dia tak kata ihdini, tapi ihdina siratal mustaqim. Tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Kenapa? Karena li'annahu anjahul hajah. Karena itu adalah hajat yang paling berjaya, iaitu diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Itu yang paling kita kena minta dengan Allah. Wa anja'u lil ijabah. Dan itu lebih hampir dan kuat untuk diperkenankan. Karena itu Allah Ta'ala tidak akan bagi irsyad kepada kita petunjuk, melainkan kepada yang paling terbaik. Lepas tu kalau doa Nabi SAW, permintaan yang Allah Ta'ala tunjuk dalam Al-Quran, ini permintaan yang paling agung, yang jangan kita tinggal. Yang kita tidak pernah tinggal dalam solat, kita kena baca ni, wajib baca ihdinas siratal mustaqim. Doa Nabi ajak pendek saja kepada Sayyidina Aisyah. Malam Lailatul Qadar nak baca apa kata Nabi? Kata Sayyidina Aisyah kepada Rasulullah. Rasulullah kata baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada tok guru kita, dia kata jangan baca hasanah, baca hasanatan. Sebab ada barih. Kita kata tak apalah, ada tok guru sebut macam tu. Tapi ada yang baca dengan jalan waqaf. Kan? Mana-mana tak apalah. Cuma ada tok guru pegang dengan pandangan tu. Kata Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ni jadi macam orang Turki waktu baca doa, duk tawaf di keliling Kaabah. Kita dengar dia duk bawa kan. Rabbana atina. Pernah dengar? Geng Turki pi umrah kan. Rabbana atina fid dunya hasanatan. Hasanatan baca penuh. Ada tok guru yang pegang dengan pandangan tu. Apa ni, Tok Ayah Isa Greek. Saya pergi jumpa dengan dia, dia kata doa tu kena baca bagi penuh lah baris, dia kata. Ni Tok Imam pun baca doa tak penuh baris. Oi. Saya tahu ni pandangan tok guru lah. Tok guru pandangan macam tu. Sebab doa tadi boleh jadi dibaca dengan waqaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh juga, tak ada masalah apa. Ala kulli hal, mana-mana pun tak ada masalah. Jadi sebagian ulama bincang lagi makna siratal mustaqim. Sini Syekh sebut satu je, agama Islam maksud dia. Boleh?
Ini dengan makna agama Islam. Baik. Di sini kata mufassir, ulama cincang panjang tentang siratal mustaqim, yang mana Allah Ta'ala jadikan kepada kita untuk minta dengan hidayah. Ihdina siratal mustaqim. Allah Ta'ala suruh minta dengan jalan yang lurus. Yang Allah Ta'ala suruh minta dalam surah ni pada awal doa kita, yang diajarkan oleh Allah dalam doa kepada hamba doa ni dulu. Faham? Jadi apa maksud dengan ihdinas siratal mustaqim? Yang dimaksudkan dengan ni ijma'. Kata para ulama, ajma'al aqwal, yang paling qaul yang paling kuat lagi adalah Islam. Berarti yang dicerahkan oleh Syekh, agama Islam ni. Waktu Syekh sebut di sini ihdinas siratal mustaqim, iaitu tunjuk olehmu akan kami jalan yang betul, atau tambah akan kami hidayahnya, atau kekal akan kami jalan yang betul, yakni agama Islam. Secara semua, iaitu tunjukkan kami. Sekat tunjuk saja tak jadi juga kalau tak kekal. Sebab tu Syekh syarah semua sekali. Suruh tunjuk, tambahkan hidayah, dan kekalkan kami atas jalan hidayah tadi. Itu yang kita pernah minta. Cuba tengok Syekh syarah semua ihdina dengan semua maksud. Ni comel. Ada orang ditunjuk saja, tengok-tengok tak kekal. Dapat hidayah, tapi rupa-rupanya mati dalam keadaan tidak elok. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita minta faham, hadir makna tu. Waktu kita baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Maksud ihdina apa dia? Tunjukkan kami ya Allah, tambahkan kami hidayahnya ya Allah, kekalkan kami atas jalan ini ya Allah. Tiga tu maksud tu hadir. Hadir tiga maksud tu yang datang khusyuk. Karena khusyuk ni antara salah satu daripada jalan dia adalah dengan faham makna yang kita baca. Kong-kong Fatihah tadi kalau faham pun tak apa dah. Itu pun dah cukup untuk kuatkan kita punya faham kita dengan apa yang kita baca dalam Al-Quran. Jadi apa yang datang dengan Islam? Akidahnya, adabnya, hukum hakamnya, yang menyampaikan manusia ni kepada sa'adatud dunia wal akhirah, atau sa'adatud darain. Ini dunia dan akhirat. Karena apa? Karena jalan Islam ni adalah jalan yang terakhir, yang mana Allah Subhanahu wa taala tutup risalah as-samawiyah. Risalah langit ditutup dengan Islam, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tidak ada jalan lain lagi, melainkan ini saja jalan dia, yang patut, yang perlu, yang wajib kita ikut. Dan dijadikan Al-Quran sebagai dustur, perundangan yang sempurna, dan Nabi SAW dijadikan wakil untuk menyampaikan kepada kita apa yang ada dalam Al-Quran, dan diterangkan kepada kita tentang Al-Islam, agama tadi, kepada kita semua. Faham? Dan berkenaan dengan sirat dengan makna Islam, itu ada dalam hadis. Kenapa para ulama terjemahkan siratul mustaqim tadi dengan maksud Islam? Ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu dalam musnadnya, daripada Al-Imam Nawas ibni Sam'an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, daraballahu mathalan siratan mustaqima. Allah Ta'ala telah menunjukkan dan memberikan gambaran kepada kita dengan siratan mustaqim. Wa ala jambatay sirat suran fahuma abwabun mufattahah. Dan di antara dua jalan tersebut ada sur, iaitu ada dinding penghalang, yang pada kedua-dua dinding tersebut ada pintu-pintu yang terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murqah. Dan kemudian di atas pintu tu pula dia ada macam sitar ni, kain penutup kepada pintu-pintu tersebut. Wa 'ala babis sirati da'in, dan di setiap pintu sirat tadi ada seorang penyeru yang akan menyeru, ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an wala ta'wajju. Masuklah ke dalam sirat, jangan kamu bengkang-bengkok. Wada'in yad'u min fawqis sirat, dan juga ada satu lagi penyeru duduk di atas sirat, duduk atas jalan tersebut. Fa idza arada lil insan an yaftaha shay'an min tilkal abwab qala lahu wayhak la taftahu fa innaka in taftahahu talijhu. Dan bila mana ada orang yang ingin buka pintu-pintu yang ada tadi ni, maka penyeru tadi akan sebut, celaka kamu, jangan kamu buka pintu tadi.
Karena kalau kamu buka, kamu akan ditarik nanti ke dalam pintu tersebut. Fasirat al-Islam. Tengok. Ini Nabi salah tu. Sirat yang dimaksudkan ini adalah Islam. Wasuran hududallah. Atau hududullah. Dan kedua-dua orang panggil apa? Dinding tadi adalah hudud ataupun had yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan melangkaui perkara tersebut. Ini had dia. Ini Islam, ini had dia. Jangan kamu langkau daripada had tersebut. Daripada dia punya sempadan tadi. Itu maksud had tadi. Wal abwab al-mufattahah maharim Allah. Dan manakala pintu-pintu yang terbuka itu pula, itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika ad-da'i min fawqi as-sirat wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Dan dai yang mana menyeru orang tadi jangan masuk melalui pintu tadi. Jangan buat benda yang haram, nanti kamu akan ditarik masuk ke dalam neraka Allah taala melalui pintu tersebut. Maka itu adalah orang yang mana memberikan peringatan daripada Allah kepada setiap hati muslim. Siapa orang tadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis kan, tuan-tuan pernah dengar hadis ni. Yang diceritakan dalam hadis bahawa masalul anbiya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masali wa masalul anbiya kamasali rajulin bana baita. Ada hadis. Masali wa masalul anbiya kamasali rajulin bana baita. Contoh aku, kata Nabi, dengan para Nabi adalah seperti seorang lelaki yang membina satu bangunan. Kemudian bila bangunan tu dah cantik siap, maka orang nanti akan berpusing keliling bangunan tersebut dan melihat ada satu tempat tak diletakkan bata. Kemudian kata Nabi, wa anal labinah, dan akulah bata tersebut. Ramai hadis ni kalau orang syarah dia duk kata bata itulah Nabi, rumah tu lawa lah tapi ada satu tempat tak ada bata. Jadi kalau lah bata tu ada kat situ kan comel, maka bata itulah kata Nabi aku, sebagai penyempurna kepada rumah tersebut. Kata guru kami Maulana Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kittani rahimahullah, bukan itu maksud hadis tadi. Hadis tadi maknanya lebih luas lagi, kerana Nabi sebut awal-awal lagi, masali wa masalul anbiya kamasali rajulin bana baita, seperti seorang lelaki yang bina rumah. Baik, Nabi siapa dia? Rumah tu kan lelaki tadi yang bina. Nabi lelaki tu, bukan rumah tu. Faham tak ni? Ramai orang duk faham Nabi bata tu. Wa anal labinah. Dia kata akulah bata tu. Dia terlupa atas lelaki awal-awal itu. Baik, macam mana nak faham hadis tu? Macam mana nak gabung antara Nabi sebagai seorang lelaki yang bina rumah dengan Nabi sebagai bata? Kita kalau buat rumah bila dah siap, rumah yang cantik, istana dan sebagainya, maka kita akan buat perasmian. Tukang letak bata ataupun batu asas dan juga batu rasmi kepada rumah tadi siapa dia? Yang paling besar lah, yang akan merasmikan rumah tadi, betul tidak? Maka Nabi perasminya, maksudnya tukang sain tu, bukan bata haklah tu, tak. Sebab ada rumah yang memang jenis susun bata tak cukup, betul tidak? Kan kita pergi tengok ada rumah kan jenis bata dia susun, jenis ada lubang kat tengah ni, bata pula lubang. Ada orang lalu kata, ish, kalau tak bata ni lawa ni, kata lah memang tu jenis dia. Jenis dia memang saja dia susun bata bagi nampak kosong kat situ. Orang tak komplain yang tu. Cuma orang bila dia pusing, dia tengok kata, ish, alangkah baiknya kalau kata ditamatkan dan dirasmikan rumah ni. Maka kata Nabi, wa anal labinah, maksudnya akulah tukang letak bata yang terakhir, merasmikan rumah tersebut dan istana tadi sebagai tempat yang terbaik. Jadi faham hadis itu dengan elok-elok. Waktu Nabi awal sebut masali wa masalul anbiya kamasali rajul bana baita. Misal aku dengan para nabi adalah seperti misalnya misalnya seorang lelaki membina sebuah rumah, membina sebuah istana. Maka lelaki tadi adalah nabi, istana tadi adalah para anbiya alaihi wassalatu wassalam, yang mana telah dibina susunan strukturnya dengan sangat lengkap dan padat, dan kemudian ditutupi dan dirasmikan bangunan yang indah tadi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dia dalam hadis ini. Tamam? Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim, jalan segala mereka yang jalan segala mereka yang telah engkau nikmat atas mereka itu, 4 firqah. Siratal ladzina an'amta alaihim,
sirata ni Arab dia badal kullu minal kull. Nah, badal kullu minal kull. Atau dipanggil juga atful bayan. Nah, atfu al-bayan. Juga disebut ini badal kullu minal kull. Karena dia badal ataupun ganti balik sebiji sama dengan sirat yang pertama tadi. Ihdinas siratal mustaqim, ada alif lam kan? Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Baik, jalan siapa? Jalan yang telah engkau beri nikmat ke atas mereka. Jalan segala mereka yang telah engkau nikmat atas mereka itu. Siapa kelompok ini? 4 firqah. Daripada segala anbiya dan siddiqin dan syuhada dan salihin. Ada 4. Nah, yang kita minta kepada Allah Ta'ala untuk diberikan nikmat kepada kita dengan jalan yang diberikan nikmat oleh Allah kepada 4 kelompok ini. Kelompok Nabi, kelompok Siddiqin, kelompok Syuhada, kelompok Salihin. Baik, kemudian Syekh syarah pula siapa Anbiya. Nah, Anbiya adalah orang yang jadi Nabi. Terus terjemah lah tu. Anbiya ni orang yang jadi Nabi. Nabi itu apa dia? Malam ni mereka suruh syarah bab Nabi semua di Masjid Tanjung Luak. Saya kena Masjid Tanjung Luak malam ni. Kuliah apa ni? Kuliah Jumaat. Kuliah apa? Kuliah Maghrib. Di kampung Tanjung Luak. Kat Padang Sanai. Kan? Tanjung Luak. Dah Tanjung Kiri Tanjung Luak. Lepas tu orang Tanjung Luak pakai, Tanjung Luak mana ni? Masjid mana ke Tanjung Luak? Tanjung Kiri. Tanjung Luak ada juga no. Sini Tanjung Luak no. Tanjung Kiri. Kat Padang Sanai. Masjid dekat apa ni Simpang 3 tu. Malam ni depa suruh saya syarah bab ni. Bab apa ni? Beza apa? Perbezaan Nabi, Rasul dan Wali. Suruh mengaji tauhid malam ni. Saya ingat suruh ceramah Maulid ke apa, rupanya suruh mengaji tauhid. Suruh beza Nabi, Rasul dengan Wali. Tak apa. Malam insya-Allah. Jadi malam ni lah tu cerita. Tak cerita lah hari ni. Dan siddiqin. Siddiqin, siapa siddiqin? Segala orang yang benar zahir dan batinnya. Yang benar zahir dan batinnya. Jadi bukan benar pada ucapannya saja, benar juga pada batinnya sekali. Bukan benar pada dia punya tingkah laku dia saja, benar pada batinnya sekali. Maksudnya gitu. Ada orang kadang benar pada nampak zahir saja, tapi batin tidak benar. Canggah dengan apa yang ada dalam batin. Maka ini yang dipanggil sebagai munafiqin. Orang yang munafik. Yang zahir dan batinnya pada Allah dan manusia. Semua sekali. Dia benar pada zahir dan batinnya pada Allah dan pada manusia. Maka syuhada itu segala muslimin yang mati perang kafir kerana meninggi agama Islam. Syuhada maksudnya itu. Ini syuhada dengan maksud istilah. Sebab ada syahid. Dalam Islam ada 3 jenis syahid. Dia panggil syahidu ad-dunya. Syahidu dunia maksudnya syahid di dunia. Maksudnya di dunia kita nampak dia syahid, tapi di akhirat tak dapat pahala syahid. Itu maksud syahidud dunia. Siapa syahidud dunia? Yang orang yang berperang di jalan agama Allah Ta'ala, berperang dengan golongan musyrikin untuk meninggikan agama Allah. Tujuan dia yang itu sebenarnya, tapi dalam batinnya bukan yang itu. Zahir nampak macam dia perang di jalan Allah untuk meninggikan jalan Allah, tapi sebenarnya dia perang tadi kerana nak tunjuk kata dia hebat, nak kata dia panglima, dan kemudian nak kata orang lain tak hebat macam dia. Maka waktu tersebut dia dipanggil syahidud dunia. Dia di akhirat tak dapat pahala syahid, di dunia sahaja dapat nampak macam syahid. Maksud dia apa dia? Dia akan dihukum seperti syahid. Tak dimandikan, tidak dikafankan, dan dikebumikan dia dengan pakaian yang dia pakai ketika perang tersebut. Itu maksud syahidu ad-dunya. Faham? Syahidul akhirah. Yang kedua, ini syahidul akhirah. Syahid akhirat. Syahid akhirat, orang yang mana di dunia tak nampak syahid, tapi di akhirat mati syahid. Dikira sebagai syahid, dapat pahala syahid. Nampak? Dapat pahala syahid. Contoh siapa? Contoh seperti ibu yang mati beranak. Ibu mati beranak anak dia, maka dia dapat pahala syahid. Tapi di dunia orang nampak mati beranak. Maksudnya macam mana mati beranak, mati dengan syahid akhirat ni? Dia dihukum seperti orang biasa.
dikebumikan dia, dimandikan jenazah dia, dikafankan dia, disolatkan jenazah dia, kemudian ditanam seperti orang lain macam biasalah. Itu dia kenapa? Karena dia syahid akhirat sahaja. Di akhirat sahaja dipandang dia syahid, di dunia orang biasa. Boleh? Lagi apa dia lagi contoh dia? Orang yang mati aksiden. Karena dalam hadis disebut had, yang ditimpa dengan sesuatu. Ditimpa dengan sesuatu, kata Maulana Syekh Yusri hafizahullah, guru kami, sebut bukan hanya yang jatuh bangunan atas dia. Hadmun. Juga termasuk dengan sabd. Yang belaga di depan pun termasuk dengan hentakan juga, dan juga himpitan. Maka dia pun termasuk di kalangan orang yang mati syahid akhirat. Kemudian mati dengan sebab batn. Mati sebab sakit dalam perut. Orang mati sebab sakit dalam perut. Dan kata Maulana Syekh Yusri, termasuk dalam batn adalah apa-apa saja mati yang melibatkan dalaman. Sakit jantung, sakit perut, sakit usus, kanser dan sebagainya, termasuk batn, kata Syekh Yusri. Yusri lebih umumkan dengan masalah tersebut. Bukan hanya sakit perut saja. Apa saja sakit. Syekh Yusri nak kata apa di sini? Dia nak beritahu kat kami, dia kata, di sini menunjukkan bahawa kita ini orang Islam ni, umat Nabi Muhammad ni, tak ada seorang pun yang mati melainkan semuanya dapat pahala syahid. Kalau tengok balik mati kita di kalangan kita, mati ikut mana? Tak aksiden, mati sakit dalam. Tak sakit dalam, mati beranak ke, mati terjun, tenggelam ke, mati terbakar. Semua ada kan? Orang Islam. Dan maksudnya kata Maulana Syekh Yusri hafizahullah, punya rahmat dia dengan sifat dia tadi, dan juga yang kami ni terkesan dengan cara-cara yang dia syarahkan, cara dia bawa dalam pemahaman dia terhadap hadis dan juga Al-Quranul Karim. Sampai kesemuanya dengan rahmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata makna di sini, ini adalah rahmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemua mati mereka mendapatkan pahala syahid di akhirat nanti. Kalau mereka sabar. Kalau sabar, dapat pahala syahid semuanya. Nampak? Mati ta'un, kena ta'un. Ta'un ni penyakit. Dia jadi macam ada nanah di bawah kulit. Dia akan meleleh keluar. Kemudian akan mati. Para sahabat kena ta'un. Sayyidina Muaz bin Jabal, Sayyidina Abi Ubaidah Al-Jarrah, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Sayyidina Syurahbil, dan para masyayikh dan para awliya dan sahabat Nabi yang agung wafat di Jordan waktu ketika ta'un Amawas. Pada tahun tersebut wafat mereka banyak. Ratusan sahabat yang wafat pada tersebut. Saya dah lawat makam-makam mereka di Jordan. Mereka wafat di sana ramai. Kerana ta'un Amawas. Kita ni COVID dikira ta'un ke? Tak, COVID tak dikira ta'un. COVID ni dikira wabak saja, tidak dikira ta'un. Kerana semua ta'un adalah wabak. Tidak semua wabak adalah ta'un. Ingat itu. Faham? Semua wabak, ta'un semuanya wabak. Bila disebut ta'un mesti dia wabak. Tapi tidak semua wabak adalah ta'un. Itu kita jangan pelik bila mana ada wabak masuk ke Madinah Al-Munawwarah. Bila kata COVID, ada orang Madinah kena COVID. Kita kata macam mana Madinah boleh kena COVID? Padahal Nabi dah sebut kata Madinah tidak akan dimasuki oleh ta'un. Ya, ta'un tak masuk, wabak masuk. Ta'un tidak masuk. Tak akan ada ta'un di Madinah. Jadi bukti ketika mana masuknya saja ta'un tadi, COVID ni, ada orang Madinah yang kena COVID dalam Madinah. Maknanya dia tahu kata ni wabak, ni bukan ta'un. Kenapa? Kerana ta'un adalah benda yang tidak akan boleh masuk ke Madinah, seperti Dajjal tak akan boleh masuk ke Madinah. Ta'un tak akan boleh masuk. Dia akan dihalang di pintu Madinah. Tak akan boleh masuk. Jadi orang Madinah tak akan mati ta'un. Ini kelebihan orang di Madinah. Kelebihan bumi Madinah tu sendiri. Ta'un tak akan boleh masuk. Ini disebut oleh Nabi SAW. Bagi kita keliru dulu masa mula-mula perbahasan. Rupanya Imam Ibn Hajar dah syarah lama dah dalam kitab ni. Disyarahkan oleh masyayikh kita ramai selepas tu. Sebab orang duk keliru kata ni ta'un ni, COVID-19 ni wabak ke ta'un? Wabak ke ta'un? Duk bincang masalah tu. Imam Ibn Hajar dah syarah dalam kitab dia berkenaan dengan wabak dan ta'un, dan dibezakan di antara wabak dengan ta'un, dan kata beliau ta'un adalah wabak dan bukan semua wabak adalah ta'un. Faham yang tu, insya-Allah kita selesai. Dan syahid yang ketiga, syahid apa? Tadi syahid yang saya bagi contoh tadi tu kena ingat betul-betul. Orang yang syahid ni, syahid akhirat ni.
Bila sebut syahid akhirat, mana apa? Di akhirat dia dapat pahala. Syahid. Di dunia macam biasa. Dihukum dia macam biasa. Diurus dia macam biasa. Jangan keliru pula. Tadi saya cerita macam ni, tengok orang mati aksiden, ustaz sebut tu syahid. Bukan syahid tak payah mayang kah? Oh, hang ni dengar tak habis. Aku syarah habis dah. Dengar tak faham. Dengar bagi faham elok. Saya sebut syahid akhirat. Makna daripada di akhirat dapat pahala syahid. Di dunia macam biasa. Kena mandi, kena kapan, kena semayang. Kena tanam lah, jangan tak tanam pula. Kena tanam. Syahid dunia, hak tadi yang mula-mula tu, di dunia nampak syahid. Di akhirat tak dapat pahala syahid. Di dunia saja syahid. Nampak macam syahid. Maksudnya apa dia? Dihukum dia macam syahid. Kerana dia perang. Perang pula dengan kufar. Orang bukan Islam. Cukup syarat dia. Cuma niat dia tak betul. Maka nak hukum dia, jangan hukum dengan niat dia. Kita bukan tahu niat orang. Kita hukum dengan zahir dia. Okey, dia mati dengan baju dia. Jadi buat apa? Jangan mandikan dia. Tak perlu mandi. Jangan kafankan dia. Dan tak perlu solat. Tak perlu semayang. Cukup tanam je. Tiga-tiga tadi tak payah buat. Kenapa? Kerana dia syahid. Tapi syahid dunia, kalau kata dia niat bukan kerana Allah. Syahid yang ketiga, hak ni yang paling kita inginkan, iaitu syahid dunia dan akhirat. Dunia dapat syahid, akhirat pun dapat pahala syahid. Yang ni syahid yang dimaksudkan dalam ni. Asy-syuhada. Yang dimaksudkan sini adalah syuhada yang mana masuk dalam perang, mati dalam perang kafir kerana meninggi agama Islam. Dan mesti mati dalam perang tadi. Kalau mati selepas perang, dia tak panggil syahid. Mati selepas perang, dia kena tembak. Tapi dalam perang tu, dia pergi perang, kena tembak. Pang, kena dua dah. Dada ni sebelah. Rupanya jantung duduk tengah-tengah. Tak kena. Pum, kena kat sini. Jadi buat macam mana? Dia pun duduk nazak lah, teruk. Tapi tak mati. Bawa balik ke kampung. Pas 2 bulan, baru meninggal. Baik, macam mana nak buat dia? Dalam masalah kita, dalam mazhab kita Syafi'i. Mazhab kita Syafi'i, dia uruskan dia seperti biasa. Dimandikan dia, dikafankan dia, disolatkan jenazah dan tunaikan solat kepada dia. Jadi dia bukan macam syahid yang di dalam medan perang. Karena syarat yang kata tadi ni, yang tak perlu mandi, tak perlu kafan, tak perlu untuk solat, adalah orang yang mati waktu perang tu. Yang mati dalam perang tu. Itu maksudnya. Kemudian, itu baru dipanggil syahid dunia dan akhirat. Kenapa dipanggil syahid? Kenapa syuhada dipanggil syuhada jamak kepada syahid? Kenapa syahid dipanggil syahid? Karena mereka syahidal jannata. Mereka telah melihat syurga pada ketika sebelum mereka mati. Waktu nak mati tu mereka dah tengok syurga pada waktu tersebut. Maka anugerah tu Allah Ta'ala bagi ketika orang tu nak syahid. Maksudnya ketika dia dipancung, ketika dia ditikam, ketika dia perang dalam perang tadi, dia ditembak dan sebagainya, waktu tu dia nampak dah syurga dia sebelum dia wafat tadi. Dia nampak dah syurga dia dan kemudian dia akan ditarik. Dan kalaulah dia boleh hidup balik, dia akan hidup balik. Dia akan minta untuk hidup balik. Ini berlaku kepada Sayyidina Abdullah, ayah kepada Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu waktu peperangan Uhud. Dikatakan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kamu sangka orang yang mati di jalan Allah, mereka ini mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah dan diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Maksudnya mereka akan dapat baju, mereka akan dapat makanan, mereka akan rasa macam mereka tidak mati. Karena orang yang syahid, ruh mereka berada dalam burung yang akan berterbangan dalam dalam pokok-pokok dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi kata guru kita yang muda, Baba Zahari, kata burung tadi macam kapal terbang lah, naik first class. Dia duduk dalam kapal terbang macam musafir saja. Orang yang, kerana dalam dunia orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala ni, mereka ni musafir. Mereka nak berjihad, mereka akan musafir ke tempat tersebut. Mereka akan pergi musafir. Kecuali orang yang masuk ke dalam negara lah, yang dia bertahan di negara dia, pun mereka dikira musafir juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dilayan mereka seperti orang yang musafirin. Mereka akan duduk dalam perut burung, dilayan mereka dalam kapal terbang yang besar tadi ni, dibawa terbang dalam syurga Allah Ta'ala seperti bentuk burung tu. Dan kemudian mereka akan singgah dalam syurga ke syurga ke syurga. Maksudnya nak pergi ke mana pun pergi, tak ada masalah. Ini hebatnya orang yang syahid. Orang yang mendapatkan pahala syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, syahid ni macam mana kita nak boleh syahid? Syahid mesti dengan arahan daripada pemerintah.
Pemerintah yang arahkan kita untuk pergi ke tempat peperangan tersebut baru boleh. Jangan pergi sendiri. Ini kesilapan anak muda zaman sekarang yang melakukan ijtihad dengan sendiri. Yang salah pula tu. Contoh dia tengok di Syria perang, kemudian dia pun kata, saya ni dosa banyak. Kalau mati syahid, boleh masuk perut burung terbang dalam syurga. Syok ni. Dapat bidadari pula tu. Terus pergi terbang pergi Syria. Dan terbang di sana pula, gabung dengan kelompok tak betul pula, ISIS. Akhirnya jadi apa? Jadi rosak. Bukan ikut jalan yang betul pun. Duduk dan akhirnya bunuh orang Islam sendiri. Yang lebih sembelih orang Islam yang tak setuju dengan dia. Kok mana ni? Bila yang kamu perang dengan orang bukan Islam, dia kata sebab dia ni telah melakukan syirik. Dia ni pergi ke kubur. Tawassul di kubur, sembah kubur ni, pok ni. Pok ni kalau sembah kubur kafir. Kena sembelih dia. Sembelih. Ini orang panggil gila, faham? Ini orang muda lah yang gila dengan perkara tersebut tapi tak ada ilmu. Sebab tu nak pergi perang di jalan Allah Ta'ala ni, kena ada arahan daripada pemerintah. Pemerintah yang arahkan. Sebab tu macam tentera kita, yang pergi ke negara-negara luar untuk menjaga keamanan di negara tersebut, kemudian dibunuh oleh orang kafir di tempat tersebut. Waktu tu perang antara bukan Islam dengan Islam contohnya. Contoh tentera kita dibawa pergi ke Palestin untuk bantuan keamanan di Palestin contohnya. Nak bantu orang-orang Islam di sana bagi selamat. Tiada-tiada ditembak oleh Yahudi waktu tu. Syahid dia waktu tu. Dapat pahala syahid. Kenapa? Kerana dia pergi dengan urusan kerajaan. Dengan yang dihantar oleh pihak yang berkuasa. Bukan dengan pergi sendiri. Sebab syahid. Bab berkenaan dengan perang dan sebagainya bukan boleh dengan urusan kita. Tak boleh. Sebab tu kena ada fik benda tersebut. Kena ada pengetahuan yang mendalam tentang masalah tadi. Kalau tidak, jadi semangat buta tuli. Tak arti apa. Pi pakai ikut dan dia ingat dia boleh pergi perang dah waktu tu. Kena pergi perang ni perang. Hantar mana? Tanya dulu dekat tok guru, tanya kat ulama dulu. Dah. Saya duk baca dalam kitab, duk tengok-tengok dalam internet apa semua, ni ke perang ni. Dia kata, inilah Armageddon ni. Ni perang terakhir dengan Dajjal. Dia tak tahu kata dia Dajjal waktu tu. Dia jadi Dajjal waktu tu. Sebab tu kata Nabi SAW, Nabi kata apa? Waktu akhir zaman ni, ketika adanya fitnah, maka duduk waktu tersebut. Jangan bergerak. Maksudnya pada diam. Jangan duk komen banyak sangat. Duduk dulu. Sabar. Tengok macam yang berlaku di Syria. Pakak komen macam-macam sebelum ni. Laknat dekat sekian, laknat dekat sekian-sekian. Lahli tahulah ni. Tengok siapa dia yang. Di Syria jadi apa lah ni. Takkan berhenti Syria. Kesalahan dia punya pemimpin dan sebagainya itu satu. Tapi kerakusan sebahagian orang untuk nak-nakkan dunia pun ada juga bahagian. Ni pok-pok ISIS ni. Kita pula pergi gabung dengan pok tu. Rosak. Jadi jangan mudah sangat pengaruh dengan benda macam tu. Ada budak-budak Azhar pun ada. Bukan Azhar lah. Budak ni pergi Mesir saja. Pergi kuliah bahasa. Lepas tu tengok dalam beberapa bulan duduk di Mesir, hilang. Rupanya duduk di Syria dah. Mati dah katanya. Mati apa tu? Mati apa yang macam tu? Mati katak. Mati jahil. Mati maksiat kepada Allah Ta'ala. Tu bukan mati syahid. Mati maksiat kepada Allah Ta'ala. Kerana yang pertama jahil. Dan semuanya kalau tengok balik, faham sama aja. Wahabi. Kepala otak ni Wahabi. Kerja nak sembelih orang, tak habis-habis. Yang dia sembelih rupanya orang Islam. Boleh faham tak? Lepas tu yang akhir zaman ni buat apa? Sabar. Tetap kedudukan kita. Duduk dengan para alim ulama. Mari mengaji. InsyaAllah sampai masa dia sampai. Ni duk kalut apa bukan sampai waktu dia. Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Diharamkan nanti waktu sampai waktu dia. Nanti takut bila kata Imam Mahdi datang nanti, dia pula duk kata Imam Mahdi ni dajjal apa. Tengok dia kata waktu tu lah. Dia akan terbalik pula nanti kata waktu. Sebab tu kena sabar, banyak zikir selawat pada waktu sekarang. Ini waktu untuk banyak zikir, banyak selawat. Ni COVID ni baru main sikit je. Tu pun dah macam-macam dah. Baru main COVID. Celah dekat ulama' ni waktu COVID ni. Hak awam saja pun. Bukan arti apa. Tapi bila tok guru, ulama' letakkan hukum dan sebagainya berkenaan dengan masalah SOP dan ulama' semua pengaruh dengan ilmuniti. Ulama' ni semua ni geng-geng Dajjal. Geng Dajjal tu. Lepas tu dia geng siapa? Saya lah alim tu. Dia ajarti. Betul? Hak ulama' ni dia ada jamaah ulama' yang letakkan hukum. Tak percaya hak ni, dia kata. Ni semua ulama' ni telah dibeli oleh Dajjal.
Jiwa mereka telah dijual kepada Freemason. Oh, hang seorang yang reti, no? Bodoh. Puak bodoh macam ni kalau layan. Ni yang kita bila dalam majlis ni, kan? Ambil gambar, ada seorang tu komen, post pula kat PDRM. Dia pi ni tag kat PDRM ni, celah mai. Ni, tengok tempat ni tak jaga SOP. Hari tu dia lawan SOP, tu. Pak Long tu pakai purdah atau perempuan ke pondan tak tahu lah. Dia kata sunnah apa ni? No? Bini pun tak pakai purdah. Sunnah apa? Oi, purdah jadi wajib dah kat dia. Kok tu pula. Nah. Dia nak cari pasal yang kita. Lagi bila cek balik tengok, loh Wahabi rupanya. Oh, jenis tu puak ni. Puak ni tu jangan layan. Nah. Sebab puak ni lebih kurang dengan Dajjal juga lebih kurang. Sama ni. Itu. Saja nak bak tu ya. Dan jangan pengaruh cepat sangat dengan media masa kita yang ada sekarang ni. Semua media masa ni semua untuk nak provoke saja, nak bagi kita ni jadi semangat, telajak dan kemudian pergi kepada tempat yang tak sepatutnya. Apa yang patut kita buat betul ni? Bersama dengan ahlullah, bersama dengan para wali Allah Ta'ala, bersama dengan para solihin. Mereka ni orang yang lebih takutkan Allah. Kalau nak berjuang, mereka akan lebih dulu berjuang dengan jalan Allah Ta'ala. Tapi kenapa mereka dulu duduk dulu, turuh umat ni tahan dulu? Karena mereka melihat benda yang tak dilihat oleh umat. Kerana fitnah ni benda yang halus, yang kalau dia main, dia akan kena pada semua orang. Cuma yang alim saja yang sedap, kata ni fitnah. Yang tidak alim, dia kata dak, inilah tempat dia, inilah tempat untuk kita nak berjuang ni. Akhirnya pergi ke Syria, akhirnya pergi ke Lebanon, akhirnya pergi ke belah Libya. Dan akhirnya apa yang berlaku pada negara tu sekarang ni? Tak ada apa. Dan hampir masuk ke negara kita, dan hampir pergi ke Mesir, tapi ditahan oleh para imam dan para ulama di Mesir. Kalau tidak, sekarang pelajar taklah boleh pergi ke Mesir. Kalau kata berlaku perang, tak boleh berlaku. Tak ada orang nak pergi mengaji di Azhar Al-Syarif. Tapi disebabkan ulama-ulama tahan pada waktu tersebut, tak sabar. Ini fitnah. Yang berlaku ni fitnah sebenarnya. Baru lepas tu keluar siapa dia, Abu Bakar Baghdadi, kepala ISIS, rupanya ejen CIA. Kepala bapa CIA ya. Pok tu ya, rupanya bahasa Arab pun tak erti. Tu yang kata ada seorang Mak Saleh naik kereta sampai lalu ke Syria. Lepas tu ISIS tahan. Jambang panjang, rambut panjang, tapi bodoh. Faham? Dia panggil keluar daripada kereta. Lepas keluar, tanya, kamu Islam ke tidak? Dia kata, saya Islam. Apa bukti kamu Islam? Saya boleh baca Quran, dia kata. Dia pun baca. Bawa keluar ayat apa tu? Tahu Quran ni. Kawan tu pun masuk. Bini dia kata, abang tak takut ke duk mengaku? Dia pun Kristian. Dia kata, kamu baca apa tadi? Saya baca Bible, dia kata. Bible dalam bahasa Arab. Habis tu, dia kata, saya tahu dia bukan Islam pun. Sebab kalau dia Islam, dia tahu kata tu bukan Quran. Dia bukan Islam pun, sampai tak tahu apa. Aku baca Bible pun dia kata Quran. Sebab tu bahasa Arab. Tu kalau dia menyanyi lagu Amrudiak rasanya. Tamalli ma'ak. Tamalli ma'ak. Dua kali. Hoi, Quran ni. Sobat kita lah. Tengok keset Arab ni semua jangan langkah. Weh, Quran ni. Padahal tu lagu gelek. Bagi nampak tulisan tu macam dengan Quran, nampak bahasa Arab Jawi sikit, dia pun jangan langkah, ni Quran dia kata. Faham? Itu yang berlaku. Lepas tu jangan ikut dengan jahil. Jangan jadi macam tu. Kerana meninggi agama Islam dan salihin, itu segala mereka tiada tinggal taat kepada Allah dan tiada kerja maksiatnya. Ini maksud salihin. Maka jalan orang-orang itulah kita minta ditunjuk kepadanya, ghairil maghdubi alaihim, minggu depan insya-Allah taala. Itu saja. Baik.